Selamat sejahtera kepada Profesor Matia Dato' Dr. Nurlia binti Kudus selaku pensyarah khusus hubungan etnik dan kawan-kawan saya yang sekalian. Saya, Tamil Selvan Analaki Ganesan, sebagai moderator pada hari ini ingin memperkenalkan panel-panel pembentangan. Panel yang pertama adalah Muhammad Faris Nakib bin Muhammad Jasmine. Panel yang kedua merupakan Annabel Shane Simon. Panel yang ketiga merupakan Muhammad Afiq Azwan bin Sabri. Saya sebagai panel yang keempat, dan panel yang kelima merupakan Tu Lapiang. Pada hari ini, kami akan membentangkan tajuk yang kami kaji, iaitu tahap kesefahaman mahasiswa terhadap pelaksanaan pembelajaran online di UTM. Tanpa membazirkan masa, saya serahkan kepada panel yang pertama. Dipersilakan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih kepada moderator kami iaitu Tamil Selvan kerana memberi saya peluang untuk mengulas tentang pendahuluan dan latar belakang terhadap tahap kefahaman dan persepsi mahasiswa terhadap pelaksanaan pembelajaran online di UTM. Okey, untuk pendahuluan, pada masa kini kita dapat lihat di mana pembelajaran melalui online telah maju dan sejajar dengan perkembangan teknologi pendidikan. Okey, kita tengok pada benda yang di luar negara. Kita dapat lihat di mana pembelajaran tinggi di luar negara telah banyak menggunakan sistem secara online sebagai alternatif kepada pembelajaran face to face untuk mereka. Itu lebih efektif dan dapat diguna di mana-mana sahaja. Oleh itu, kita dapat lihat di mana pengajian tinggi di luar negara telah banyak menggunakan sistem pembelajaran elektronik iaitu online sebagai satu alternatif kepada mereka untuk pembelajaran melalui face to face. Face to face kita menggunakan sistem di mana kita mengajar depan antara lecturer dengan pelajar. Di sini kita menggunakan elektronik ataupun online sebagai satu platform untuk kita belajar di mana-mana sahaja tanpa batasan dan tempat. IT telah menjadi satu pembangkit utama kepada perkembangan e-learning melalui saluran seperti platform Webex, Zoom dan sebagainya. Kita dapat lihat di sini semasa PKP, saya sebagai pelajar UTM telah menggunakan sistem ataupun platform Webex sebagai satu saluran utama kepada pembelajaran PNP. Melalui pembelajaran PNP, kita dapat lihat di mana kita dapat interaksi dengan lecturer maupun kawan-kawan ketika ingin menanyakan ataupun soalan-soalan ketika selesai pembelajaran yang kita tidak tahu. Okey. E-learning berpotensi untuk menjadikan pembelajaran itu lebih efektif kerana kita dapat lihat di sini di platform UTM telah menyediakan satu platform iaitu eUlearn. Di situ di masa PKP, lecturer telah menggunakan video sebagai satu rujukan kepada student untuk melihat pembelajaran PNP. Di situ kita dapat mengulang-ulang kembali video-video yang telah diberi walaupun kita tidak faham, dan kita dapat lihat balik untuk memahamkan video itu ataupun pembelajaran tersebut untuk subjek. E-learning ataupun pembelajaran online. Apa itu e-learning? Menurut Carey and Will pada 2001 definisikan sebagai bentuk pembelajaran apapun yang menggunakan komputer maupun jaringan teknologi untuk penyampaian, interaksi dan fasilitasi. Menurut pendapat lain iaitu daripada Gaurav Chandra dan SM Novakuma mengatakan e-learning berdefinisi sebagai penggunaan teknologi internet untuk penyampaian pelbagai penyelesaian masalah dan meningkatkan pengetahuan maupun prestasi sebagai student. Di sini dapat yang di mana penggunaan elektronik ataupun platform e-learning mampu untuk menyelesaikan
permasalahan. Di Malaysia, universiti pertama yang menggunakan atau memanfaatkan e-learning sebagai satu program penyampaian adalah OUM atau dinamakan Open University Malaysia. Selain Open University Malaysia, kita dapat lihat di mana institusi yang menggunakan atau memanfaatkan e-learning adalah termasuk University Media iaitu MMU, Universiti Tun Abdullah Razak ataupun dipanggil UNITA, dan Universiti Pendidikan Sultan Idris ataupun UPSI. Ini dapat dilihat di mana universiti tersebut telah menggunakan atau memanfaatkan e-learning sebagai satu jalur ataupun platform kepada mereka untuk menggunakan teknologi dengan lebih baik dan efektif kepada mereka di masa kini. Okey, e-learning telah digunakan dengan sangat berkesan dalam pembelajaran universiti untuk meningkatkan bentuk pengajian dan pentadbiran tradisional. Okey, kita dapat lihat di sini UTM sebagai contoh satu UTM. UTM telah memperkenalkan satu platform iaitu e-learning sebagai satu platform pembelajaran dan pengajian. Di sini di e-learning kita terdapat satu di mana kita boleh mendownload nota, video, latihan, tutorial dan sebagainya. Dapat lihat di sini penggunaan e-learning telah berkesan kepada pelajar untuk membantu pelajar itu belajar dengan lebih efektif. Penggunaan e-learning ataupun e-learning menjadikan satu trend kepada universiti untuk meningkatkan taraf universiti tersebut. Penggunaan e-learning mampu untuk meningkatkan taraf kefahaman pelajar ataupun meningkatkan taraf kefahaman pelajar dan meningkatkan pengetahuan dan sebagainya. Okey, itu saja penyampaian daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kembali kepada Tamil Silvan, moderator kita orang. Terima kasih. Terima kasih kepada panel pertama iaitu Saudara Faris Nakib. Beliau telah menerangkan tentang pengenalan dan latar belakang kajian ini dilakukan. Baik, sekarang pula panel kedua yang akan menerangkan tentang penyataan masalah dan juga objektif kajian ini. Dipersilakan panel kedua. Terima kasih kepada moderator. Saya Annabel akan membincangkan tentang objektif kajian. Tanpa membuang masa, saya akan meneruskan dengan objektif yang pertama iaitu mengenal pasti tahap pengetahuan mahasiswa terhadap pelaksanaan pembelajaran online. Seperti mana kita tahu, semua pelajar UTM menggunakan medium pembelajaran online seperti Zoom, U-Learn, Webex, YouTube ataupun simulasi-simulasi yang digunakan di dalam bengkel seperti AutoCAD, CX Programmer, MATLAB dan sebagainya. Jadi dalam objektif ini kita ingin mengkaji bahawa adakah pelajar dapat input yang banyak dalam pembelajaran online. Saya akan meneruskan dengan objektif yang kedua iaitu mengenal pasti tahap kefahaman dan persepsi mahasiswa terhadap isu pelaksanaan pembelajaran online ini. Okey, untuk objektif yang kedua kami ingin mengetahui adakah pelajar lebih memahami sesuatu pembelajaran subjek tersebut ataupun tidak. Dan juga kami ingin mengetahui apakah pandangan mahasiswa terhadap pelaksanaan pembelajaran online ini. Apakah kelemahan dan kebaikan dengan pembelajaran online? Yang itu yang kami ingin tahu, apa pandangan pelajar. Dan sekarang saya akan menyambung dengan objektif yang ketiga, mengkaji tahap kesedaran mahasiswa daripada tahun pengajian yang berbeza terhadap pelaksanaan pembelajaran online. Okey, dalam objektif yang ketiga ini, kami ingin mengetahui pelajar dari tahun 1 hingga tahun 4, apakah inisiatif mereka untuk mengikuti pembelajaran online ini jika mereka mempunyai masalah seperti tiada internet, tiada tempat pembelajaran yang kondusif,
masalah teknikal, bagaimana mereka mengatasi masalah tersebut untuk mendapatkan ilmu dalam pembelajaran online. Dan itu saja objektif untuk kajian ini. Saya akan membincangkan tentang pernyataan masalah. Apakah penyebab pelaksanaan pembelajaran online ini? Hal ini disebabkan oleh penularan COVID-19, iaitu sejenis virus yang menyebabkan banyak kematian di seluruh dunia. Pandemik COVID-19 ini memberi kesan yang buruk terhadap kesihatan, pendidikan, ekonomi, kewangan, dan lain-lain, sehingga mengakibatkan beberapa negara termasuk Malaysia mengambil langkah menjalankan perintah kawalan pergerakan. Hal ini juga menutupkan semua IPT dan sekolah-sekolah untuk mengawal pergerakan rakyat. Jadi kita perlu mematuhi semua SOP, menjaga perjalanan sosial, menutup hidung dan mulut untuk mencegah penularan COVID-19 ini. Dan itu daripada saya. Terima kasih. Terima kasih kepada panel kedua kami, iaitu saudari Annabel Shane Simon, atas lontaran konsep yang utuh lagi berisi. Apa yang beliau nyatakan tadi memang benar, kerana masalah-masalah yang dihadapi oleh pelajar UTM apabila mendapat ilmu daripada pembelajaran atas talian adalah benar. Saya juga amat setuju dengan pernyataan masalah tadi, kerana masalah-masalah yang dihadapi oleh pelajar ketika menerima ilmu daripada pembelajaran atas talian adalah benar. Dan tanpa melengahkan masa, saya menjemput panel yang ketiga untuk meneruskan pembentangan pada hari ini. Dipersilakan panel ketiga. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kepada ketua moderator kami untuk memberi saya peluang membahaskan tentang tahap kefahaman dan persepsi mahasiswa terhadap pembelajaran online di UTM. Okay, saya akan mengulas tentang metodologi. Untuk metodologi, kami telah menyediakan soalan kajian yang amat bersesuaian ketika ini memandangkan pelaksanaan pembelajaran online di rumah masing-masing. Saluran ini juga telah dipilih disebabkan pelaksanaannya pandemik COVID-19 yang sekaligus sesuai dengan slogan Stay at Home. Untuk metodologi, kami telah menyediakan soalan kajian. Soalan kajian tersebut telah dibentuk daripada soalan yang bersesuaian dengan tahap kefahaman dan persepsi mahasiswa terhadap pembelajaran online yang dilakukan sekarang ini, dan amat bersesuaian ketika ini sebab berlakunya pembelajaran online di rumah masing-masing dan bersesuaian dengan keadaan ini yang berlakunya pandemik COVID-19. Seterusnya, saya akan menerangkan dapatan kajian. Okey, untuk dapatan kajian yang pertama, kami telah mengumpul data daripada soalan yang berkaitan tahap kefahaman dan persepsi mahasiswa terhadap pembelajaran sistem online tersebut. Yang kedua, keputusan analisis direkod dan dikumpul melalui tindakan soal selidik melalui Google Form. Dan yang ketiga, seramai 41 orang pelajar mahasiswa UTM telah menjawab soal selidik yang kami sediakan tentang tahap kefahaman dan persepsi mahasiswa terhadap pembelajaran online di UTM. Hasil soal selidik kami yang kami telah sediakan di Google Form, kami telah mengetahui antaranya ialah yang pertama, keberadaan pelajar. Untuk keberadaan pelajar, kami telah mendapati seramai 73.2% daripada 41 orang mahasiswa. Kami mendapati majoriti pelajar, iaitu 73.2%, berada di kampung halaman masing-masing, dan selebihnya berada di asrama dan di rumah sewa mereka masing-masing semasa pembelajaran atas talian dilakukan. Kedua, daripada hasil soal selidik kami telah bertanya tentang peranti yang digunakan oleh
peranti yang telah digunakan oleh mahasiswa ketika pembelajaran di atas talian. Data yang kami dapati, majoriti pelajar menggunakan telefon bimbit dan komputer riba masing-masing, dan terdapat juga pelajar menggunakan tablet dan komputer masing-masing ketika pembelajaran online dilakukan. Yang ketiga, kami telah menanyakan tentang cara yang lebih disyorkan ketika pembelajaran atas talian dilakukan. Antaranya, hasil daripada kajian kami mendapati ramai pelajar menyokong untuk menggunakan pembelajaran di atas talian seperti penggunaan Zoom, Webex, Google Meet dan lain lagi berbanding penggunaan rakaman di YouTube ketika pembelajaran online dilakukan. Yang keempat, untuk hasil dapatan kajian kami telah menanyakan adakah para pelajar tersebut mempunyai permasalahan ketika pembelajaran online dilakukan. Hasil daripada kajian dan analisis kami telah mendapati seramai 51.8 pelajar mempunyai masalah ketika pembelajaran di atas talian dilakukan. Antara permasalahan yang dialami oleh para pelajar iaitu seperti permasalahan internet, permasalahan keyboard, permasalahan dari segi mikrofon, dari segi kameranya dan lain-lain lagi. Untuk dapatan kajian seterusnya, kami telah menanyakan tentang tahap pencapaian internet para pelajar tersebut. Okey, untuk tahap pencapaian internet, seramai 78% mempunyai tahap internet yang baik ketika pembelajaran atas talian dilakukan. Selebih daripada 78% mempunyai permasalahan internet ketika pembelajaran online dilakukan. Okay. Untuk hasil dapatan yang ke-6, kami telah menanyakan tahap kefahaman terhadap pembelajaran online dilakukan. Seramai 80.5%, iaitu majoriti para pelajar mengatakan tahap kefahaman mereka dalam keadaan sederhana. Seterusnya, ramai 9.8% para pelajar mempunyai kefahaman yang baik dan juga tidak baik ketika pembelajaran online dilakukan. Okey, hasil dapatan kajian yang terakhir, kami telah menanyakan cara pendapat atau inisiatif para pelajar atau mahasiswa tersebut apabila tiadanya internet tersebut. Antaranya ialah cara mereka pergi ke cyber cafe yang terdekat dan terampil apabila mereka tiada punyai internet. Yang kedua, mereka melanggani internet seperti wifi atau menggunakan data mereka masing-masing. Dan yang ketiga, mereka mencari rangkaian internet di tempat awam. Yang terakhir, untuk pendapat inisiatif para mahasiswa untuk mahasiswa dan pelajar tersebut apabila tiadanya internet, dengan cara memohon bantuan daripada universiti dan kerajaan apabila mempunyai gangguan internet. Sahaja daripada saya tentang penerangan metodologi dan hasil dapatan kajian yang telah saya dapati untuk tahap kefahaman dan persepsi mahasiswa terhadap pembelajaran online tersebut. Serahkan kepada ketua panel untuk menerangkan selebihnya. Beliau telah menerangkan tentang metodologi kajian di mana proses kajian ini berlaku daripada awal hingga ke hujung, dan juga dapatan kajian di mana beliau telah menerangkan soal selidik yang dijawab oleh responden ataupun pelajar UTM sendiri. Tanpa melengahkan masa, saya sebagai panel yang keempat ingin meneruskan pembentangan ini.
Pembelajaran atas talian ini mempunyai beberapa kelebihan dan juga kelemahan. Kelebihan yang pertama adalah selesa. Pelajar hanya menggunakan telefon bimbit atau laptop melalui akses kepada internet sahaja. Dalam pembelajaran atas talian tanpa had, pelajar tidak perlu merebut kelas atau infrastruktur asas seperti kerusi dan meja. Ini memberi manfaat kepada kedua-dua pelajar dan juga pensyarah. Seterusnya, kebaikan yang kedua adalah fleksibel, di mana pelajar tidak perlu bergerak ke mana-mana pusat pengajian atau mengikut jadual kelas untuk masuk dan keluar kelas. Mereka hanya perlu mengikut irama masing-masing dan belajar mengikut kesesuaian mereka di mana-mana dan bila-bila sahaja. Kelebihan ketiga adalah menguntungkan pelajar itu sendiri. Hal ini kerana pelajar tidak perlu bayar kos rumah sewa ataupun perkhidmatan-perkhidmatan lain kerana mereka hanya duduk di rumah masing-masing. Mereka belajar mengikut kesesuaian mereka dan mereka tidak perlu membayar apa-apa kos persewaan, perkhidmatan dan tidak perlu mencetak bahan bacaan kerana mereka hanya memerlukan telefon bimbit atau laptop untuk belajar daripada rumah mereka. Maka ini akan mengurangkan beban pelajar untuk membayar kos rumah sewa dan perkhidmatan-perkhidmatan lain. Baik, mari kita melihat apakah kelemahan-kelemahan yang ada apabila seseorang itu belajar atas talian. Kelemahan yang pertama adalah kekurangan akses pada internet. Kebanyakan pelajar duduk di kawasan pedalaman atau kawasan yang tidak mempunyai akses kepada internet. Ini menyusahkan pelajar untuk memberi fokus dan meneruskan pembelajaran atas talian. Kelemahan yang kedua adalah pelajar menghadapi masalah untuk mengakses perisian dalam talian. Sebagai contoh, perisian seperti MATLAB, AutoCAD, CX Programmer merupakan perisian yang amat berat dan tidak dapat menampung di laptop yang biasa. Pelajar yang mempunyai laptop yang biasa menghadapi masalah untuk mengakses perisian tersebut dan mereka mengalami masalah untuk meneruskan pembelajaran mereka dari segi teknikal. Kelemahan yang ketiga adalah pelajar gagal mendapat ilmu daripada segi teknikal. Hal ini kerana kebanyakan kursus di UTM menawarkan pembelajaran dari segi teknikal. Oleh sebab pelajar duduk di rumah masing-masing pada masa ini, mereka tidak dapat ilmu dalam segi teknikal. Ini akan menyusahkan mereka apabila mereka mendapat kerja di alam pekerjaan. Baik, saya rasa anda semua faham apa yang saya nyatakan tadi. Tanpa melengahkan masa, saya menjemput panel yang kelima untuk meneruskan pembentangan ini dengan menerangkan cara untuk menambah baik pembelajaran atas talian. Dipersilakan panel kelima. Okey, terima kasih kepada moderator. Lepas tu saya akan membentangkan langkah-langkah untuk menyampaikan pembelajaran atas talian. Yang pada langkah yang pertama, menyampaikan e-pembelajaran. Pemilikan penalti yang rendah menjadi pelaksanaan e-pembelajaran agar mencapai. Lepas tu, inisiatif untuk meningkatkan pemilikan penalti perlu dilaksanakan. Ini termasuk memberi gerak untuk memberi penalti. Okey, lepas tu yang cara dan langkah yang kedua ialah sambungan internet yang lancar. Lepas tu poin yang pertama amat penting agar proses e-pembelajaran berjalan secara berkesan. Lepas tu, capaian internet masih mempunyai banyak kegangan dari segi limputan dan kelajuan akibat kekurangan rangkaian kerja optis. Okey, lepas tu pada topik ini yang kesimpulan iaitu namun dalam suasana COVID-19 dan PKP ini, kita telah diberi peluang untuk mengasah kemahiran yang amat penting untuk menggegarkan kemandirian diri. Pak kata pepatah, kalau tidak dipercayakan raya, manakah dapat sangkutnya? Sekiranya kita ingin memperoleh pembelajaran secara atas talian, kita haruslah mempunyai kemahiran menyelesaikan masalah, membuat keputusan yang rasional. Kerjasama dalam pasukan sendiri, menawar emosi serta mempunyai literasi ICT. Terima kasih.
Baik, terima kasih kepada panel yang kelima. Sampai di sini saja pembincangan kami pada hari ini. Kami berharap anda semua faham apa yang kami nyatakan tadi dan semoga semua orang mendapat manfaat daripada pembelajaran atas talian ini. Sekian, terima kasih.